Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sidang penonton dan pendengar yang dirahmati Allah sekalian? Di mana jua anda berada, sama ada anda mengikuti rancangan kami ini menerusi Facebook, YouTube, podcast, kami mengharapkan agar anda semuanya berada dalam keadaan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih bagi pihak kami mengucapkan di atas sokongan yang diberikan bagi program e-hadis yang dianjurkan oleh Pergas. Dan pada malam ini, insya-Allah kita akan menyambung perbincangan hadis kita yang kedua. Masih ingat lagi apakah yang telah kita bincangkan pada sesi-sesi yang lepas? Kita bincangkan tentang apa? Ingat? Tak ingat? Okey, tak mengapa. Jika kita tidak mengingati apa yang telah dibincangkan pada minggu lepas, ya, Ustazah ulang sedikit sahaja daripada apa yang telah dikongsikan pada bulan lepas. Pada bulan lepas, kita masih membincangkan tentang persoalan yang diajukan oleh seorang lelaki kepada Nabi SAW. Antara soalan yang beliau tanyakan kepada Nabi ialah berkenaan dengan mengkhabarkan kepada beliau tentang iman. Lalu Nabi SAW pun menjawab soalan lelaki tersebut. Nabi kata apa kepada beliau? Nabi SAW bersabda, "An tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi." Qala sadaqta. Nabi SAW bersabda kepada lelaki tersebut. Nabi kata, iman itu apabila engkau beriman kepada Allah dan para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari kiamat, dan engkau beriman kepada takdir, kepada qada dan qadar, tidak kira sama ada yang baik ataupun yang buruk. Lelaki tersebut pun membenarkan apa yang disabdakan oleh baginda Nabi SAW dengan katanya sadaqta. Baik, pada bulan lepas, ya, kita dapati bahawa perbincangan berkenaan dengan beriman kepada Allah telah kita selesaikan. Dan pada malam ini kita akan masuk kepada perbincangan yang berikutnya berkenaan dengan keimanan yang terkandung dalam sabda Nabi SAW tersebut. Jadi yang pertama ini kita dah selesai, okey. Dan kita akan masuk kepada perbincangan yang berikutnya. Dan insya-Allah pada malam ini kita akan masuk kepada perbincangan para malaikat, kitab-kitab dan juga para rasul. Apakah yang dimaksudkan dengan beriman kepada para malaikat? Keimanan kepada para malaikat, ya, adalah beriman kepada malaikat, mengimani malaikat sebagai ciptaan Allah dan hamba Allah. Dan juga tugas-tugas yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada setiap malaikat. Dan malaikat adalah hamba yang begitu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun malaikat memiliki keistimewaan yang Allah berikan kepada mereka, yang mungkin bila kita membaca, kan kita merasa takjub dengan apa yang telah Allah ciptakan kepada mereka. Namun itu tidak bermakna kita boleh mengangkat kedudukan malaikat sama sebagaimana Allah. Maka atas dasar itu penting kita memahami bahawa malaikat adalah ciptaan Allah dan hamba Allah.
yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan mereka bagi melaksanakan tugasan-tugasan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan kepada mereka. Dan antara malaikat yang biasa kita dengar, yang kita ketahui ialah malaikat Jibril yang menyandang satu tugas yang ramai antara kita tahu, iaitu sebagai penyampai wahyu kepada para rasul. Dan jika sekiranya kita merujuk kepada kisah kehidupan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kita akan dapati bahawa malaikat Jibril sentiasa datang kepada Nabi menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika kita merujuk pula kepada perbincangan yang ada dikemukakan dalam kitab Sahih Al-Bukhari, di dalam kitab itu ada memuatkan sebuah kitab bertajuk Kitab Bada'ul Khalqi, yang bermaksud kitab permulaan ciptaan Allah. Di dalam kitab tersebut ada sebuah bab yang bertajuk Bab Zikrul Malaika, bab yang menjelaskan tentang malaikat. Dalam sebuah hadis, di dalam bab tersebut ada sebuah riwayat yang ditanyakan oleh Aisyah radhiyallahu anha kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah tanya kepada Nabi dengan satu soalan yang mana dia tanya, hal ata alaika yaumun kana ashadda min yaumi Uhudin? Adakah pernah engkau berhadapan dengan satu keadaan, satu hari yang lebih dahsyat daripada hari, iaitu pada hari dalam peperangan Uhud? Itu maksudnya. Jadi di sini Nabi SAW ketika menjawab persoalan Aisyah radhiyallahu anha itu tadi, Nabi menceritakan kepada Aisyah tentang sebuah peristiwa yang berlaku kepada baginda. Ketika baginda hendak menyebarkan dakwahnya di luar kota Makkah. Ada antara kita yang tahu, sebelum Nabi SAW berhijrah ke Madinah, Nabi pernah berdakwah di mana? Jika ada sesiapa yang tahu, mungkin boleh letakkan jawapannya di ruangan komen, ya, untuk kita kongsikan bersama dengan rakan-rakan sebelum Ustazah ceritakan kisah selengkapnya berkenaan apa yang dipertanyakan oleh Aisyah itu tadi. Jadi peristiwa itu berlaku ketika Nabi SAW berusaha untuk menyebarkan dakwahnya di luar kota Makkah. Nabi SAW pada masa itu, Nabi pergi ke sebuah tempat bernama Taif. Dan mungkin, Ustazah yakin, ramai antara kita yang tahu apa yang berlaku di kota Taif itu. Adakah dakwah Nabi SAW yang cuba Nabi usahakan pada waktu itu diterima? Bahkan, dakwah tersebut, ya, diceritakan dalam riwayat ini, ia adalah perkara yang lebih dahsyat daripada apa yang berlaku di Makkah. Sebab itu ketika Aisyah radhiyallahu anha tanya kepada Nabi SAW tentang hari yang lebih dahsyat daripada peperangan Uhud, Nabi SAW mengemukakan kisah itu, pengalaman itu kepada Aisyah radhiyallahu anha tentang apa yang berlaku kepada baginda Nabi pada masa itu. Nabi SAW dakwahnya tidak diterima di kota Taif. Bahkan baginda dihalau mentah-mentah oleh penduduk Taif. Jika kita merujuk, ya, di dalam sebuah buku yang telah disusun oleh Syekh Al-Mubarakfuri, iaitu Ar-Rahiqul Makhtum, beliau menceritakan dalam kitabnya bagaimana keadaan Nabi SAW ketika keluar daripada kota Taif. Iaitu antaranya ialah sandal Nabi SAW dikatakan berlumuran dengan darah baginda kerana dilempar batu oleh penduduk Taif pada masa itu. Dan dalam hadis yang ingin saya bawakan ini, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Nabi kata kepada Aisyah radhiyallahu anha, pada masa itu, fantalaqtu wa ana mahmumun ala wajhi. Nabi ceritakan bagaimana keadaan baginda. Aku keluar daripada tempat itu dalam keadaan wajahku penuh dengan kesedihan, dalam keadaan wajah yang penuh gelisah.
falam astafiq illa wa ana biqarni tha'alib. Dan keadaan itu yang penuh kesedihan tersebut, Nabi kata, ia ada pada diri baginda hinggalah baginda duduk di sebuah tempat yang bernama Qarn Sa'alib, atau yang lebih dikenali sekarang dengan Qarnul Manazil, ya, tempat itu. Di tempat tersebut, Nabi kata apa? Farafa'tu ra'si fa idza ana bisahabatin qad azallatni fanazartu fiha Jibril. Di tempat tersebut, Nabi kata, baginda angkat pandangannya. Nabi lihat ada awan yang memayungi baginda. Dan apa lagi yang Nabi lihat? Ada malaikat Jibril di situ. Ini yang Ustazah nak sentuh. Tentang kedatangan malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu kepada Nabi SAW tentang apa yang Allah Subhanahu Wa Taala ingin sampaikan kepada baginda setelah berlaku peristiwa itu. Jadi Nabi nampak malaikat Jibril tadi, kan? Datang, kemudian malaikat Jibril tersebut, Nabi kata, fanadani, dia pun menyeru. Maknanya dia cakap kepada Nabi. Apa yang dia kata? Faqala innallaha qad sami'a qawla qawmika laka. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala telah mendengar apa yang diperkatakan kaummu kepada kamu. Maknanya daripada bentuk hinaan, cercaan, makian yang mereka lontarkan kepada Nabi, Allah Subhanahu Wa Taala dengar. Yang mana kata-kata itu menyebabkan Nabi SAW rasa sedih tadi keluar daripada tempat tersebut. Lalu malaikat kata apa? Wa ma raddu alaika, dan apa yang telah mereka lakukan ke atas engkau. Allah dengar, Allah tahu apa yang berlaku kepada engkau pada masa itu. Jadi, malaikat kata begini kepada Nabi. Wa qad ba'atha ilaika malakal jibali. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala telah mengutuskan kepada engkau malaikat penjaga gunung. Mengapa saya datangkan hadis ini? Ingin membuktikan kepada kita bahawa malaikat memiliki banyak peranannya. Selain daripada malaikat Jibril yang biasa kita dengar. Dalam hadis ini kita dapati ada malaikat yang lain pernah juga datang kepada Nabi, iaitu antaranya ialah malaikat penjaga gunung itu tadi. Di sini Nabi SAW ceritakan kepada Aisyah. Apa kata Nabi? Malaikat penjaga gunung ini, malaikat Jibril kata apa? Lita'murahu bima syi'ta fihim. Yang mana engkau boleh suruh apa yang engkau hendak dia lakukan kepada penduduk Taif itu tadi. Jadi malaikat penjaga gunung ini datang, ya, dan dia menyeru kepada Nabi, fanadani malakul jibal. Ya, fanadani malakul jibal. Lihat ya, tadi kita ada malaikat Jibril. Kemudian dalam hadis kita ini memperkenalkan malaikat penjaga gunung. Ada dua malaikat yang Allah berikan dua tugas di sini. Malaikat Jibril sebagai penyampai wahyu. Malaikat penjaga gunung ini datang atas arahan Allah untuk memberikan kelegaan kepada Nabi SAW. Jadi, malaikat penjaga gunung ini dia beri salam kepada Nabi. Fasallama alayya, Nabi kata. Malaikat itu memberi salam kepada aku, thumma qal. Lalu dia pun berkata, Ya Muhammadu faqala dhalika fima syi'ta. Wahai Muhammad, beritahu apa yang engkau hendak. In syi'ta an utbiqa alaihimul akhsyabain. Kalau sekiranya engkau hendak, aku campakkan dua gunung ini kepada mereka
pasti aku boleh lakukannya. Namun Masya Allah Tabarakallah, kita lihat Nabi SAW dalam kisah ini. Nabi tidak mengambil ataupun menerima tawaran yang telah diberikan oleh malaikat penjaga gunung itu. Dalam kisah ini, kita lihat betapa mulianya sifat Nabi SAW. Nabi kata kepada malaikat penjaga gunung, Bal arju an yukhrijallahu min aslabihim. Bahkan apa yang aku harapkan Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan dari tulang sulbi mereka, man ya'budullaha wahdah la yushriku bihi syai'a, iaitu orang yang menyembah Allah semata-mata dan mereka tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apa pun. Ini adalah harapan Nabi SAW kepada penduduk Taif yang pada masa itu telah melakukan perbuatan yang dahsyat kepada baginda. Sehingga Allah Subhanahu wa taala utuskan dua malaikat ini. Ingat tadi yang pertama, malaikat apa? Boleh letakkan di ruangan komen? Ya? Masih ingat? Harapnya tak lupa ya. Pertama, malaikat Jibril. Kedua, malaikat penjaga gunung. Jadi ada dua malaikat dengan dua tugas yang Allah Subhanahu wa taala utuskan kepada Nabi SAW, bagi memberikan keringanan kepada baginda SAW. Dan bukan dua malaikat itu sahaja yang diperkenalkan oleh Nabi SAW di dalam hadis-hadis baginda. Ada beberapa malaikat lain dengan tugas masing-masing yang pernah disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis baginda. Antaranya di sini, kita lihat Nabi SAW pernah menyebutkan tentang malaikat yang hadir dalam majlis ilmu. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi SAW bersabda, apa kata Nabi? Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah sekumpulan orang berkumpul di rumah antara rumah-rumah Allah, iaitu masjid. Apa yang mereka lakukan? Kita kalau pergi masjid ni tak semestinya kita solat kan? Ada perkara lain yang kita lakukan. Jadi di sini Nabi SAW jelaskan kepada kita. Mereka ini datang ke rumah Allah, duduk di masjid. Apa yang mereka lakukan? Nabi jelaskan, Yatsluna kitab Allah. Mereka membaca kitab Allah, iaitu membaca Al-Quranul Karim. Wa yatadarasunahu bainahum, dan saling mempelajari antara mereka. Ini boleh kita masukkan ia dalam kategori majlis ilmu. Mungkin ada kan antara kita yang duduk dalam kuliah, kita dengar kuliah, kita datang ke masjid, duduk dalam kuliah duha ke kuliah maghrib, kan? Tapi sekarang datang nak kena ada registration lah ya. Jangan lupa register sebelum datang. Kalau tak, nanti tak boleh masuk masjid. Okay. So di sini, dalam keadaan yang sedemikian, kita datang. Kita datang ke masjid, kita duduk di masjid untuk mengikuti pengajian ilmu itu tadi. Apa kata Nabi? Illa nazalat alaihim sakinah. Tidaklah melainkan akan turun kepada mereka yang duduk berkumpul itu tadi dalam majlis ilmu tersebut, turun kepada mereka dengan sakinah, iaitu ketenangan. Wa ghasyiathumur rahmah, dan juga rahmat akan menyelubungi mereka. Dan di sini Nabi SAW menyebutkan peranan malaikat, tugas malaikat. Apakah ia? Nabi kata, وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ. Malaikat juga turun mengelilingi mereka dan Allah menyebut-nyebut mereka pada malaikat yang ada di sisinya. Maksudnya Allah menyebut
nama orang yang duduk dalam majlis ilmu itu tadi, memuji mereka pada malaikat yang lain pula, iaitu malaikat yang ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi di sini kita dapati ada tugas malaikat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada mereka. Yang perlu kita imani, oh rupanya ada malaikat yang mana Allah tugaskan untuk cari majlis-majlis ilmu, duduk dalam majlis-majlis ilmu, berikan kepada mereka dengan sesuatu keredaannya, kan? Kemudian berikan kepada mereka ni dengan satu keutamaan. Dan di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyebut-nyebut nama orang yang duduk dalam majlis ilmu itu tadi kepada para malaikat yang ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan lupa, selain daripada malaikat yang hadir dalam majlis ilmu, Nabi SAW juga ada menyebutkan tentang malaikat yang turun setiap hari kepada kita. Yang Allah tugaskan malaikat ini untuk mendoakan kita. Tapi ada jenis insan yang istimewa lah di sini kan, yang didoakan oleh malaikat itu. Apakah ia? Kita lihat di sini. Iaitu malaikat yang mendoakan orang yang bersedekah. Malaikat yang mendoakan orang yang bersedekah ini, dia akan turun setiap hari. Ada 2 malaikat. Ya, Nabi SAW sebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Nabi kata apa? Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi. Tidak ada satu hari pun ketika seorang hamba melewati paginya, kecuali akan turun illa malakani yanzilani. Ada 2. Ada berapa? Ada 2. Ya, ada 2 malaikat yang akan turun. Malakani yanzilani. Okey, ada 2 malaikat yang akan turun. Apa yang dilakukan oleh kedua-dua malaikat ini, Nabi SAW menjelaskan kepada kita, malaikat yang pertama. Apa yang dilakukan oleh malaikat yang pertama? Bila dia lihat kita ini di kalangan orang yang bersedekah, pada hari itu kita bersedekah, dia akan doakan kita. Apa doanya? Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Dia doa kepada Allah untuk orang yang bersedekah ini agar Allah berikan ganti kepada orang yang bersedekah tersebut dengan sesuatu yang baik. Sesuatu yang lebih baik daripada apa yang disedekahkan. Namun, jika kita menjadi insan yang tak nak bersedekah, kita tahan tangan kita daripada bersedekah dalam keadaan yang kita mampu ni. Tapi kita tahan tangan kita. Tak payahlah, esoklah, lusalah, kan? Macam-macam alasan yang kita keluarkan. Kerana apa? Tidak mahu bersedekah tadi. Malaikat yang kedua, dia akan doakan yang sebaliknya. Apa doa yang dipanjatkan kepada Allah? Di sini, Nabi SAW menjelaskan kepada kita, wa yaqulul akhar, dan malaikat yang satu lagi itu, tadi saya sebut ada 2 malaikat kan? Nabi sebut ada 2 malaikat dalam hadis ini, hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Jadi Nabi kata malaikat yang pertama dia doakan kebaikan untuk orang yang menginfakkan hartanya. Malaikat yang kedua, bila dia lihat kita ini di kalangan orang yang tahan tangan kita ni, tak nak bersedekah, lokek, bakhil, semualah perkataan yang seerti dengannya, kan? Ataupun yang sewaktu dengannya tu. Malaikat ni akan kata apa? Allahumma a'ti mumsikan talafan. Dia kata, ya Allah, berikanlah kehancuran, kebinasaan kepada orang yang menahan hartanya, iaitu orang yang bakhil itu tadi. Ini doa malaikat. Ya, bukan doa orang. Itu bukan, maksud saya bukan doa orang yang di kalangan kita ni lah, manusia. Tapi di kalangan malaikat yang sentiasa taat kepada Allah. Yang Allah berikan kepada mereka tugas, yang pastinya mereka ni akan melihat, tugas mereka ialah melihat siapa di kalangan kita ini yang rajin bersedekah.
yang sentiasa nak bersedekah. Dan siapa pula di kalangan kita yang tidak mahu bersedekah? Dan ada doa yang mereka panjatkan, doa yang khusus ya, mereka panjatkan kepada Allah untuk orang-orang yang nak bersedekah dan juga mereka yang tidak mahu bersedekah. Jadi semua itu tadi, ia adalah tugas-tugas yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada para malaikat, yang mana kita sebagai hamba Allah, sebagai orang yang beriman, wajib untuk mengimani tentang penciptaan malaikat itu serta tugas-tugas yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada mereka. Dan sebenarnya bukan itu sahajalah ya, tugas-tugas malaikat. Ada banyak lagi malaikat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan tugasnya, dan untuk masa kita yang begitu terhad ini tak mungkinlah ya untuk kita kupaskan setiap satu tugas-tugas tersebut. Namun yang penting pada malam ini perbincangan itu ingin mengingatkan kepada kita tugas-tugas malaikat ini yang Allah berikan kepada mereka, ia adalah antara perkara yang perlu kita yakini, kita imani bahawa itu adalah sesuatu yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada mereka. Baik, kita pergi kepada poin yang seterusnya. Ya, poin yang seterusnya kita lihat di sini, kita ada iman kepada kitab-kitab Allah. Keimanan kepada kitab Allah, ia merangkumi kitab-kitab yang Allah Subhanahu Wa Taala telah turunkan kepada para utusannya, iaitu kepada para nabi dan para rasul sebelum Nabi SAW. Jika Nabi SAW, kita semua faham, kita semua maklum bahawa kitab yang diturunkan kepada baginda adalah Al-Quranul Karim. Namun sebelum Nabi SAW, di sana ada kitab-kitab lainnya, seperti yang banyak antara kita tahu, sebagaimana yang Allah Subhanahu Wa Taala juga banyak kali Allah sebutkan dalam Al-Quran, iaitu kitab Taurat, Injil dan Zabur. Jadi maknanya kita sebagai seorang yang beriman, bukan hanya Al-Quranul Karim sahaja yang perlu kita imani sebagai kitab Allah. Tapi ada kitab-kitab yang lain yang telah Allah turunkan kepada Nabi yang terdahulu ya, untuk kita imani. Dan wajib kita imani. Tidak boleh kita ingkari. Tak boleh pula kita kata tak adalah, takkan Allah turunkan kitab lain. Kita percaya kitab Al-Quran je, yang kitab-kitab lain tak boleh percaya. Tak boleh kata semikian. Sebab ia termasuk kepada keimanan tentang apa yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan kepada para anbiya. Baik, seterusnya saya ringkaskan perbincangan kita berkenaan dengan kitab beriman kepada kitab itu tadi, ialah beriman kepada para rasul. Bila kita kata beriman kepada para rasul, ialah bermakna kita beriman kepada semua nabi dan rasul bahawa mereka adalah utusan Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada mereka untuk berdakwah, untuk menjelaskan dan juga untuk memberitahu kepada umat masing-masing berkenaan tauhid kepada Allah. Jadi daripada Nabi Adam hinggalah kepada Nabi SAW, wajib keimanannya ada dalam hati kita. Kita tak boleh mengingkari satu Nabi contohnya. Kita tak boleh kata, saya cuma beriman kepada Nabi SAW tentang kenabian baginda. Tetapi kalau Nabi lain, saya tak beriman lah. Allah Subhanahu Wa Taala utuskan mereka sebagai Nabi dan Rasul. Jika kita ucapkan perkataan yang sedemikian, ini bermakna ada masalah daripada sudut keimanan itu tadi. Maka atas dasar itu, Nabi SAW menyebutkan ketika menjawab persoalan yang diajukan oleh lelaki itu tadi kan berkenaan dengan keimanan, Nabi kata apa? Beriman kepada para rasulnya. Maknanya semua Nabi dan Rasul yang Allah Subhanahu Wa Taala utuskan. Berkenaan dengan keimanan kepada kitab, keimanan kepada para Nabi dan Rasul itu tadi, Nabi SAW pernah mengajarkan kepada kita dengan satu doa. Yang mana Nabi SAW menyebutkan bahawa doa ini dibaca ketika
seseorang hendak tidur. Dalam sebuah riwayat, riwayat ini dimuatkan dalam kitab Imam Al-Bukhari dan juga kitab Imam Muslim. Ada jugalah terdapat dalam kitab-kitab sunan yang lain. Dalam riwayat ini, Nabi SAW bersabda, "Idza ataika madja'aka," jika sekiranya engkau hendak tidurlah, saya terjemahkan begitulah mudah faham. Jika sekiranya engkau hendak tidur, fatawadda'a wudu'aka lis-salat. Nabi kata, engkau berwuduk sebagaimana engkau hendak salat. Lalu, thumma taji' ala shikkikal aymani, lalu engkau baring mengiring di sebelah kanan. Dan Nabi SAW pun kata begini, wakul, dan engkau berdoa. Apa doanya? Allahumma aslamtu nafsi ilaik, wa wajjahtu wajhi ilaik, wa alja'tu zahri ilaik, wa fawwadtu amri ilaik, raghbatan wa rahbatan ilaik, la malja'a wa la manja minka illa ilaik, amantu bikitabika alladhi anzalta wa birasulika alladhi arsalta. Lafaznya ada pelbagai. Jadi mungkin ada orang yang baca lafaznya, kenapa saya baca lafaznya tak ada wa wajjahtu wajhiya ilaik? Kenapa ada yang saya baca wa amantu birasulika? Ada yang baca wa amantu binabiyika? Kan ada lafaz yang pelbagai. Hadis dia begitu. Yang penting hadisnya sahih. Okey, yang penting hadisnya sahih. Jadi di sini, dalam hadis ini, Nabi SAW mengajarkan kepada kita dengan doa itu tadi. Doa sebelum tidur. Dalam doa sebelum tidur ini, yang saya nak tekankan ialah bagaimana Nabi SAW menutup doa itu dengan satu ucapan, iaitu amantu bikitabikal lazi anzalta wa birasulika allazi arsalta. Ada di dalam lafaz yang lain menyebutkan binabiyika. Binabiyika allazi arsalta. Yang mana maksudnya, aku beriman dengan kitabmu yang telah engkau turunkan. Nampak ya? Nabi SAW ajarkan kepada kita dengan doa ini, dengan satu ucapan yang mana kita ucapkan tentang keimanan kita terhadap kitab-kitab Allah. Iaitu Nabi ajarkan kepada kita dengan doa ini. Yang seterusnya Nabi kata apa? Wa bi rasulika alladhi arsalta. Dan juga dengan rasulmu yang telah engkau utuskan. Atau dengan yang lafaz lainnya, Nabi sebutkan binabiyika, dengan para nabimu yang engkau utuskan. Nabi SAW dalam hadis ini, Nabi kata apa? Fa in mutta alal fitrah. Jika pada malam itu engkau tidur, engkau lakukan semua apa yang Nabi SAW sebutkan itu tadi. Nabi kata sebelum kita tidur, kita berwuduk, setelah itu kita mengiring di sebelah kanan kita, kan? Lalu kita baca doa ini dengan penuh keimanan kepada Allah. Kalau lihat pada lafaz ayatnya, Nabi sebutkan raghbatan wa rahbatan ilaik. Dengan penuh rasa cemas, dengan penuh rasa harap kepada engkau. Satu lantunan doa yang benar-benar menunjukkan keimanan kepada Allah. Rasa takwa kepada Allah itu. Dan Nabi kata, mereka yang melakukan semua itu, jika dia mati pada malam itu, dia mati dalam keadaan fitrah. Apa maksud mati dalam keadaan fitrah? Maksudnya dia mati dalam keadaan beragama Islam. Dia mati dalam keadaan yang mana dia betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi SAW kata dalam hadis ini, faja'alahunna akhira ma taqul. Jadikanlah doa itu
sebagai katamu yang terakhir pada malam itu. Apa yang boleh kita pelajari daripada doa ini? Doa ini ingin mengajarkan kepada kita tentang keimanan kepada kitab Allah dan juga kepada para nabi dan rasul yang Allah Subhanahu wa taala utuskan. Jika kita merujuk dalam perbincangan yang ditampilkan oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari, beliau memetik pendapat yang mana menyatakan doa ini ianya meliputi tentang keimanan kepada kitab Allah, kepada Rasul Allah secara menyeluruh. Maknanya apa-apa yang berkaitan dengan keimanan terhadap kitab Allah itu tadi, apa-apa yang berkaitan tentang keimanan kepada para Rasul dan Nabi itu tadi, ia terkandung di dalam ucapan yang terdapat dalam doa ini. Maka sebab itu kita tidak hairan Nabi SAW menyebutkan jika seseorang yang menjadikan kalimat ini sebagai kalimatnya yang terakhir pada malam itu, jika dia mati, maka dia mati dalam keadaan fitrah, iaitu hatinya ada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka cantik jika sekiranya itulah yang menjadi pengakhiran kehidupan kita, yang mana sebagai antara bukti keimanan kita kepada Allah. Mudah-mudahan kita dapat amalkan doa itu. Mungkin boleh kita mulakan dari malam ini setelah kita mempelajari doa tersebut untuk kita hafal, untuk kita baca, agar jika sekiranya tidur kita malam ini adalah tidur yang terakhir, ia bukan tidur yang sia-sia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita dan kita bertemu pada bulan hadapan bagi sambungan perbincangan hadis ini. Saya tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.